Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita akan sambung daripada ayat yang ke-6 sehingga ayat yang ke-9 atau ke-10 insya-Allah. Innal ladzina kafaru Abi Jahlin wa Abi Lahabin wa nahwihima. Sesungguhnya orang yang telah kufur oleh mereka. Kafaru di sini maksudnya umum, orang-orang yang telah kafir, dan telah didatangkan contoh di sini Abu Jahal dan Abu Lahab, dan orang yang menyamai mereka berdua. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum bitahqiqil hamzatain wa bidal thaniyati alifan wa tashiliha wa idkhali alifin bainal musahhalah wal ukhra wa tarkihi. Sama sahaja ke atas mereka, sama ada kamu memberi peringatan ataupun tidak. Dan amlam tunzirhum la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Kemudian daripada bitahqiqil hamzatain sampai wa tarkihi ini, maksudnya nak menerangkan cara bacaan ataupun nak menerangkan qiraah. Boleh. Kalau tafsir jalan lain tadi, ke Abi Jahlin tadi, maksudnya menerangkan contoh. Yang kedua ini menerangkan cara bacaan. Kenapa tidak beriman tadi? La'ilmillahi minhum dhalik. Kerana ilmu Allah, pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala tentang mereka akan perkara itu. Maksud kat sini ialah menerangkan illah, menerangkan sebab kenapa mereka tidak beriman. Boleh. Ini menerangkan sebab. Kena ingat ni. Okey, bayanus sabab. Fala tatma' fi imanihim. Oleh itu, janganlah kamu tamak pada keimanan mereka. Janganlah kamu terlampau berkehendak. Tamak ni maksudnya terlalu berkehendak. Maka tak payahlah bersungguh-sungguh dan berusaha untuk memastikan mereka beriman. Maksudnya ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala nak redakan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin Rasulullah SAW rasa tidak gembira, rasa macam kurang senang apabila mereka tidak beriman, sedangkan telah diberikan peringatan banyak kali. Kemudian wal inzaru i'lamun ma'a takhwif. Inzar itu apa? Inzar itu ta'rifnya ialah memberitahu ma'a takhwif, berserta ancaman. Maksudnya memberi berita ancaman ini nama dia inzar. Boleh? Dia lawan inzar ialah tabsyir. Inzar memberi berita yang bersama ancaman. Kalau tabsyir memberi berita bersama ada kegembiraan lah, tabsyir. Basyara yubasyiru tabsyiran. Busyra, berita gembira. Okey. Seterusnya, khatamallahu ala qulubihim. Khatama bermakna taba'a. Khatama taba'a. Khatam telah dimeterai, telah ditutup, telah disil. Kalau hari ini kan seal dan disil. Englishnya lah disil dan ditutup dengan kedap. Ala qulubihim, qulub jamak daripada qalbun, qulubun. Wastawthaqa, dan menjadi kuat. Fala yadkhuluha khairun, maksudnya istawthaqa telah ditobak, telah ditempa, telah ditutup, dan wastawthaqa, dan kuat pula tutupan tu. Fala yadkhuluha khairun, maka oleh itu tidak masuk lagi apa-apa kebaikan di dalam hati mereka. Itu maksudnya. Wa ala sam'ihim, begitu juga khatamallahu ala sam'ihim. Allah Ta'ala telah memeterai nawadi'ihi, maksud mawadi'is sam'i, tempat-tempat pendengaran mereka.
Okey, bukannya Allah Taala khatam pendengaran mereka. Maksudnya tempat untuk mendengar tu, kebolehan untuk mendengar itu telah ditutup. Bukannya telinga Maksudnya apa yang boleh mereka dengar sampai dapat terima itu telah ditutup. Fala yantafi'una bima yasma'unahu minal haqq. Maka tidak bermanfaat kepada mereka dengan apa yang mereka telah dengar, daripada dengan apa yang mereka telah dengari daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma apa yang mereka dengar. Apa yang mereka dengar? Minal haq, iaitu kebenaran. Boleh kita baca dengan bil haqqi, bil haqqi alladhi yasma'unahu, bil haqqi alladhi yasma'unahu. Ma tu maksud hak lah tu. Maksudnya min kat situ Ustaz ulang banyak kali kan, min apa? Lepas ma ada min itu maksudnya min bayaniyah. Lepas ma ada min itu min bayaniyah. Min menerangkan ma kan apa? Apa-apa yang mereka dengari. Apa yang mereka dengari itu? Iaitu kebenaran. Maksudnya mereka tidak dapat manfaat dengan kebenaran yang mereka dengar daripada Rasulullah SAW. وعلى أبصارهم غشاوة غطاء غشاوة غطاء غشاوة dengan maksud ghita, penutup. Di atas penglihatan mereka ada penutup, ada ghita. Fala yubsiruna al-haqqa, maka mereka tidak boleh melihat yubsiruna al-haqqa, kebenaran. Dan bagi mereka azabun azimun, azim, bagi mereka itu azab yang hebat. Hebat apa maksud azim? Qawiyun daimun. Ada dua ciri-ciri azim kat sini. Pertama, dia kuat, hebat. Yang keduanya daimun. Itu sebab dia panggil azim. Okey, kenapa dipanggil azab? Itu azab yang azim, yang hebat, yang orang kata yang agung, kerana dia kuat dan juga kerana dia berterusan. Okey, seterusnya. Okey, ayat seterusnya, kalau ayat tadi turun pada orang kafir, kalau kita perhatikan ayat 1 sampai yang kelima, dia turun kepada orang mukmin. Okey, lebih kuranglah. Bukan ayat 1, ayat kedua. Ayat ke berapa kita tengok atas. Okay, kalau kita tengok atas, ayat yang sebelum ini, maksudnya betul, okay, betul. Daripada ayat yang kedua, ayat yang kedua sehingga ayat yang kelima turun pada orang mukmin. Kemudian innal ladzi yang kita baca tadi diturun kepada orang musyrik ataupun orang kafir. Kemudian yang ayat yang ke wa minan nas, ini ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 ini turun kepada orang-orang munafik dan munafiqin. Dan kenapa orang munafik ni nama dia daripada nafaqa yunafiqu, dan nifaqan wa nifaqan. Mungkin nifaq ini nafaq ini dalam bahasa Arab terowong. Kenapa orang munafik ni dinamakan kenapa orang yang kita panggil talam dua muka ni, talam dua muka dekat kadang-kadang muka dia muka iman, kadang-kadang muka dia muka kufur. Kenapa? Kerana nafaq ini dia macam orang panggil terowong. Kenapa panggil terowong? Macam arnab kan, kadang-kadang dia muncul kat sini, dengan sebab ada yang terowong dia muncul kat sini pula. Maksudnya dia ada banyak tempat muncul, ataupun dalam bahasa Melayu panggil talam dua muka. Ini orang munafik. Wa minan nasi may yaqul, maksudnya sebahagian daripada manusia. Min tu min tab'idiyah, sebahagian, ba'dun, dan min tab'idiyah, dan sebahagian daripada manusia itu ada orang yang berkata amanna billahi wa bil yawmil akhir, kami beriman dengan Allah dan kami juga beriman dengan hari akhirat. Yaumul akhir maksudnya apa? Yaumul qiyamah. Kalau ditanya, kalau disoal, mal muradu bil yaumil akhir, jawapannya ialah yaumul qiyamah. Kenapa? Kenapa dinamakan yaumul qiyamah? Kenapa dinamakan yaumul qiyamah itu yaumul akhir? Li'annahu akhirul ayyam. Kerana sesungguhnya pada hari itu hari yang terakhir bagi kehidupan di dunia ini. Wa ma hum bimu'minin, dan tidak adalah mereka itu orang yang beriman. Maksudnya menafikan Allah Ta'ala, menafikan perkataan mereka, tolak perkataan mereka, buang perkataan mereka. Amanna billahi wa bil yawmil akhir,
Perkataan ini tertolak, tidak diterima iman mereka. Okay. Ru'aya fihi ma'na man wa fi dhamir yaqul lafzuha. Boleh. Maksudnya apa? Diraihkan padanya makna man. Makna man apa? Man yaqulu. Man yaqulu, ada orang yang berkata oleh dia. Maksudnya seseorang lah. Seolah-olahnya. Boleh. Maksud man itu seseorang berkata. Faham tak ni? Maksudnya Allah tidak kata man yaquluna. Man yaquluna. Kalau kata man yaquluna, kita dapat tahulah bahawa man itu bukan seorang, maksudnya ramai. Tetapi di sini Allah gunakan yaqulu kerana meraihkan makna man. Maksudnya man itu seseorang berkata. Okey. Wa fi dhamir yaqul lafzuha. Okey. Ustaz, maaf, terbalik. Ru'ya fihi ini, fihi kembali pada mukmin. Kembali pada mukmin ataupun hum. Ru'ya fihi makna man. Di sini wa ma hum bi mu'minin. Mana jamak? Tidaklah mereka itu beriman. Padahal pada yaqul tadi, wa fi dhamir yaqul lafzuha. Maksudnya daripada man ini, daripada segi lafaz, dia ada yaqulu, maksudnya seorang saja. Maksudnya Allah Ta'ala meraihkan makna lafzi itu. Makna lafzi maksud orang. Tapi bila meraihkan makna apa, dari segi lafaz tu seorang. Segi lafaz tu seorang. Dan bila segi makna itu ramai. Okey, itu sebab Allah gunakan hum mu'min, maka mereka itu. Okey. Dan makna sebenar lah, maka man ni makna sebenar yang dalam konteks ayat inilah. Dalam konteks ayat ini, man itu mewakili banyak, ramai. Bukan banyak yang ramai orang. Maksudnya semua orang munafik, tidaklah mereka itu beriman. Itu makna yang sebenar. Okay, adapun lafaz man itu sendiri, lafaz man itu dia memberi pengertian seorang. Okey. Itu maksud dia. Okay, yaqul seorang, hum mukminin ramai. Maksudnya mukminin ke sini dia meraihkan kejadian, man yaqulu dia meraihkan lafaz man yang sebenar. Okey. Dalam segi bahasanya. Okey. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Dan mereka membuat tipu daya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada orang-orang yang beriman. Yukhadi'un maksudnya konspirasi dalam masa yang sekarang ni lah. Konspirasi. Bi'idhari khilafi ma awtanuhu minal kufri. Dan dengan menzahirkan, dengan menunjukkan perkara yang berbeza apa yang ada dalam hati mereka. Abtanun, apa yang mereka sembunyi. Abtanuh, apa yang mereka sembunyi. Minal kufri apa? Maksudnya kekufuran. Min tu min bayaniyah. Min bayaniyah kerana menerangkan ma. Maksudnya perkara yang mereka sembunyikan. Kalau ditanya apakah perkara itu? Iaitu kekufuran. Okey, liyadfa'u illah. Dalam tu illah kenapa mereka buat macam itu? Kenapa mereka depan beriman, belakang kufur? Kenapa? Liyadfa'u anhum, untuk melepaskan diri mereka ahkamahu ad-dunyawiyyata, hukum duniawi. Mungkin mereka kena perangi ke dan sebagainya, bayar jizyah ke. Mereka tak nak, jadi mereka ambil keputusan untuk menyamar menjadi orang beriman, untuk membuat konspirasi terhadap Allah dan orang-orang yang beriman. Wa ma yukhadi'una illa anfusahum. Sedangkan apa? Tidaklah mereka itu membuat tipu daya melainkan terhadap diri mereka sendiri. Lianna wabala khida'ihim, dan wabala khida'ihim raji'un ilaihim. Kerana natijah ataupun kita panggil balasan daripada tipu daya yang mereka buat. Khida', khada'a yukhadi'u khida'an. Okey. Tipu daya mereka buat itu raji'un ilahi, kembali sendiri kepada mereka. Fayaftadhihuna fid dunya, mereka akan dimalukan di dunia ini. Fayaftadhihuna, mereka akan mendapat malu di dunia ini. Bittila'illahi nabiyahu ala ma abtanuhu, dengan Allah Subhanahu Wa Taala mengkhabarkan, maksudnya biikhbarillahi nabiyahu ala ma abtanuhu. Maksudnya Allah Ta'ala memberitahu pada Nabi SAW apa yang mereka simpan. Okey,
Nabiyah jadi maf'ul kepada apa? Ittila'. Walaupun dia masdar kat situ, tapi dia memberi makna maf'ul. Dia memberi makna maf'ul pula. Dia memberi makna fi'il. Ittala'a Allahu nabiyyah, maksudnya. Wa yu'aqabuna fil akhirah. Maka mereka akan diseksa di akhirat. Wa ma yukhadi'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Kan? Mereka itu menipu diri mereka dan mereka tidak mengetahui apa yang terjadi, iaitu mereka menipu diri mereka sendiri. Okey. Ya'lamuna, mereka tidak tahu anna khida'ahum li anfusihim, tipu daya itu untuk diri mereka sendiri. Wal mukhada'ah guna min wahidin. Mukhada'ah di sini daripada satu arah sahaja. Boleh? Maksudnya mereka menipu. Dia bukan saling tipu menipu. Maksudnya kat sini apa? Nak cerita apa? Nak cerita kamu baca surah dulu, ingat? Surah bab yang ke-9. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan tu. Dia punya apa? Faedah bina dia. Al-musyarakah bainal isnain. Qatala yuqatilu. Saling perang. Saling perang memerangi. La'ana yula'inu. Saling laknat melaknat. Kat sini khada'a yukhadi'u. Dia bukan bermakna saling. Bukan makna musyarakah bainal isnain. Bukan Allah Ta'ala tipu daya, mereka pun tipu daya ke macam itulah, saling sama-sama nak menipu, bukan. Okey, seperti dia kata ka'aqabatul al-lissa. Okey, maksudnya aku memberi balasan, mengazab pencuri, bukan saling kita panggil memberi balasan ataupun menyeksa antara pencuri dan aku, bukan. Tapi dia datang satu pihak saja. Aku memukul pencuri contohnya, bukan saling memukul. Wa zikrullah fiha tahsinun, dan Allah Subhanahu wa taala memberi ayat ini dalam bentuk musyarakah, walaupun maknanya bukan musyarakah. Maksudnya faham tak? Daripada satu arah sahaja, bukan saling. Tahsinun adalah tahsin. Tahsin ini adalah satu bidang dalam balaghah lah, yang kamu akan belajar nanti insya-Allah di peringkat balaghah yang lebih tinggi. Dan ada qiraat yang lain, wa ma yakhda'un, dan ada qiraat dia tidak menggunakan wazan ini. Okay, ada qiraat yang menggunakan wazan biasa saja, yakhda'una, tidaklah mereka menipu. Okey. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alim. Okey. Ayat terakhir ya. Wa lahum adzabun alimun bima kanu yaksibun. Okey, maksudnya apa? Di dalam hati mereka itu ada penyakit, syakkun wa nifaqun. Apa sakit mereka? Bila didiagnosis, keluarlah. Keluarlah sakit mereka itu, rupa-rupanya ialah syak. Syak ni maksudnya 50-50. Syak, ya ke. Dan nifaq, ada penyakit dalam dua muka. Fahuwa yumridu qulubahum ay yud'ifuha. Dan penyakit syak dan nifaq ini, sifat ini menyebabkan hati mereka menjadi sakit, iaitu melemahkan hati mereka. Sakit tu lemah, maksudnya hati mereka lemah, tak dapat nak beriman. Fazadahumullahu maradha, maka Allah tambahkan kepada mereka kesakitan. Dengan cara apa? Bima anzalahu minal Quran likufrihim bih, dengan apa yang Allah turunkan, iaitu Al-Quran. Maksudnya bila Allah telah turunkan Al-Quran, lagi bertambah sakit-sakit mereka. Kenapa? Dikufrihim bihim, kerana mereka kufur dengan Al-Quran, dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Al-Quran turun, sakit bertambah-tambah lagi. Quran turun, sakit bertambah-tambah lagi, kerana mereka tak terima Al-Quran itu. Dan Al-Quran itu sendiri membuka pekung di dada mereka. Walahum azabun alim, dan untuk mereka itu azab yang memedihkan. Alim kat sini dengan makna isim fa'il, dan alimun dia punya segi lafaz ni lah, maksudnya azab yang pedih. Siapa yang pedih? Azab tu yang pedih. Orang dalam tu tak pedih, kalau ayat dia gitulah. Tapi azab alim dengan makna mu'lim, azab yang memedihkan. Faham ya? Kalau mu'lim dan kalau alim kan dia sulasi, macam kita kata baik, kan beza. Baik, dia beza karuma baik, ataupun baiklah, pemurah. Kalau mukrim, orang yang memuliakan orang lain. Di sini kan alim, dia pedih. Maksudnya orang lain tak pedih, dia pedih.
Tapi kat sini dengan makna muklim. Banyak dalam Quran dengan maksud kadang-kadang dia sulasi dengan maksud sulasi mazid. Muklim daripada alama yu'limu ilam fahuwa muklim, memedihkan. Bima kanu yukadzibun. Bima kanu yakdzibun. Ada dua cara baca. Bitasydid atau bitakhfif, ada dua. Okey. Yukadzibun, kalau kita baca dengan yukadzibun, mereka mendustakan akan Nabi Allah. Kalau kita baca dengan yakdzibun, bima kanu yakdzibun, dengan apa yang mereka berdusta. Berdusta dengan apa? Amanna. Boleh faham tak? Kalau yukadzibun, mana yukadzibun Nabi Allah. Dia mutaaddi kan. Bima kanu yakdzibun, dengan apa yang mereka telah dustakan, iaitu mereka mengatakan amanna, kami beriman. Okey, setakat itu saja pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini Ustaz akan upload video ini. Kamu boleh lihat, dengar baik-baik, dan ulang-ulang dengar supaya faham, tahu. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga Allah Taala beri kita kefahaman. Jadi Ustaz rekod ni pukul 5 pagi lah, 5 lebih. Kamu kena jaga tahajud, jaga solat. Kena ingat kita di dunia ini, hidup kita hanya sementara. Kita akan jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca tafsir ini bukan kita nak jawab soalan exam. Kita baca tafsir ini supaya kita memahami apa yang Allah Taala turunkan kepada kita. Petunjuk ini tidak menjadi petunjuk, melainkan kita kena belajar. Dan tugas kita sebenarnya besar. Tugas kita ialah mendapatkan ilmu, beramal, dan kita kena menyampaikan ilmu yang kita perolehi. Jadi kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita belajar ini kita dapat amal sehingga kita menjumpa Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga Allah Taala terima apa yang kita buat ini sebagai satu amalan kebaikan di akhirat kelak. InsyaAllah nanti saya akan sertakan dengan bentuk soalan. Kamu boleh cuba jawab soalan itu dalam hatilah. Tengok soalan, tengok balik apa jawapannya. Dengan itu kamu lebih nampak bagaimana nak belajar tafsir ala jalan lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.